Okey, selamat pagi. Hari ini 28 Mac 2023, saya Ting. Okey. Jadi hari ini kita lihat kepada my performance. Okey, kita lihat kepada slide-slide yang berkenaan dulu. Okey, my performance ini, panduan my performance ini akan menggantikan perkeliling perkhidmatan bilangan 42002 2002 dan SPP 2009, bilangan 2, dan juga dengan bilangan 8, 2011. Semuanya hampir sama dengan PP bilangan 4, semua perkelilingan terlebih dahulu. Hanya ada sedikit perbezaan, ada sedikit perbezaan. Ada yang sama tetapi perkataan ditukar, perkataan ditukar, dan ada sedikit penambahbaikan atau lebih memihak kepada pegawai penilai, panduan tersebut. Okey, now kita lihat kepada tarikh pelaksanaan my performance. My performance ini harus dilaksanakan sejak tahun 2022, secara serentak dengan LMPT, dan 2023, dan digunakan pada 2024, dan LMPT tidak digunakan lagi tahun depan. Jadi persediaannya adalah seperti proses ini. Ini ada selari, iaitu maklumat pegawai, kemudian struktur mengikut kepada carta organisasi, kemudian FD, description tugas atau FD dalam bahasa Inggeris, kemudian penetapan sasaran, kemudian pembangunan kamus komunikasi kompetensi fungsi. Kamus kompetensi ialah apa-apa kompetensi yang diperlukan untuk kerja anda, dikumpul di dalam satu collection yang dipanggil sebagai kamus. Kamus ini adalah secara virtual. Ini kita lihat. Dalam panduan ini ada 6 panduan. Panduan pertama adalah untuk ketua jabatan. Kemudian panduan kedua adalah pegawai penilai, dan 3 ialah nilai, 4 ialah CDC, pelaksanaan CDC. Ini adalah monitoring, monitoring feedback pegawai penilai dan pegawai yang dinilai. Dan 5 ialah instrumen. Instrumen itu maksudnya alat untuk prestasi dan skala yang digunakan untuk penilaian. 6 ialah penetapan sasaran hasil kerja. Kita teruskan dengan cepat, sebab kita hanya ada 1 jam. Kita lihat yang penting. Ini apa kamus. Kita lihat kepada definisi kamus. You boleh nampak, kalau tak nampak you mesti beritahu saya. Kamus ini kita perlu lihat. Ini ada tarifan, kriteria dan elemen dan tahap yang perlu dikuasai oleh anda sebagai pegawai yang dinilai. Ini harus diberi oleh pegawai penilai anda. Tadi prinsip my performance ini adalah sama dengan perkeliling perkhidmatan atau surat perkeliling perkhidmatan yang terlebih dahulu yang memfokus kepada SMART. Masih ingat SMART lah, yang perkeliling 2011 bilangan 8. SMART ini lebih kurang dengan sama. Lebih kurang sama, iaitu adil, terus objektif. Objektif ialah mengikut kepada bukti. Bukti seperti mahkamah. Bukti hasil kerja, bukti dan sebagainya. Anda boleh diletakkan sebagai dokumen sokongan dan bukan menggunakan prasangka dan dinilai pada akhir terakhir. Tidak boleh. Itu adalah menggunakan pendapat atau berdasarkan apa-apa yang berlaku. Mungkin aduan anda, anda mengambil kira aduan untuk memberi, maka itu adalah salah. Dan itu bukan penilaian secara objektif. Objektif adalah berdasarkan bukti-bukti yang disertakan sebagai dokumen sokongan terutamanya. Relevant ini adalah perkataan relevant ini telah diberi tarifannya sangat jelas oleh Akta Keterangan 1950 dalam Seksyen 3, iaitu mengikut kepada Seksyen 5 sehingga 55. Dan macam mana itu relevant? Tidak
boleh diputuskan oleh penyelia, okey, tetapi diputuskan dengan peruntukan, okey, Akta Keterangan 1950 yang berkenaan dengan keberkaitan fakta, okey, dan boleh asingan. Okey, kenapa anda okey, penilaian itu mesti boleh asingan sebab kita ada beberapa dimensi, okey. Okey, berbeza dengan panduan LMPT, okey. Panduan LMPT itu hanya ada 3 dimensi, tetapi my performance ini ada banyak dimensi, okey. Tetapi perkataan dimensi itu tidak digunakan lagi, tapi masih juga lagi dimensi. Dimensi itu mungkin perspektif, okey. Okey, kita lihat kepada kepentingan my performance iaitu membuat prestasi secara sistematik dan meyakinkan. Apa maksud meyakinkan? Iaitu you boleh menilai secara berulang-ulang kali tetapi mendapat markah yang sama mengikut kepada bukti, okey, yang kukuh. Okey, bukti terutamanya bukti yang diperuntukkan oleh Akta Keterangan 1950. Okey, akta itu adalah undang-undang bukti, okey, yang diluluskan di Parlimen dan tidak boleh dipersoalkan mengikut kepada perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Okay, kita lihat kepada ciri-ciri my performance. Instrumen prestasi. Okay, instrumen itu ada alat. Okay, alat itu dibuat mengikut kepada panduan. Okay, tadi itu dikatakan instrumen. Okay, seperti kita mengikut teori untuk sukat darah kencing manis dan kita buatlah satu alat untuk mengukur, okay, kencing manis. Dan alat itu dikatakan instrumen, okay. Dan prestasi juga, okay, kita ada prestasi, kita buat satu alat untuk mengukur prestasi dan kita panggil itu instrumen. Okay, di perkeliling lama, okay, 2002, 2009, 2011, perkataan teras digunakan, okay, teras, komponen teras. Tapi sekarang, okay, dan komponen itu dulu dikenali sebagai dimensi, sekarang kita dikenali sebagai komponen, okay. Dulu generate itu dikenali sebagai teras, tetapi sekarang, okay, dalam panduan my performance dia dikenali sebagai generate, okay. Jadi perkataan itu ditukar, okay, ditukar menjadi satu panduan yang baru, okay, mengikut kepada keperluan. Okay, fungsian ini masih sama, okay, dulu ini komponen adalah dimensi fungsian, tetapi sekarang kita dikenali sebagai komponen fungsian. Mungkin orang tak sama, dia tak nak guna perkataan yang sama, tetapi maksudnya masih sama. Okay, faham? Okay, kalau you ikut yang dulu, you faham, okay? Jadi kita tak perlu ulangi. Okay, dalam komponen prestasi ini kita ada generate dan fungsian atau teras. Okay, kalau dulu, okay, kita dikenali sebagai teras. Jadi adalah sama, okay, tingkah laku, nilai sebenarnya, penlipatan sumbangan. Okay, jadi dulu teras fokus kepada pematuhan peraturan. Okay, ini tingkah laku dan nilai sebenarnya masih fokus kepada pematuhan peraturan dan undang-undang bertulis. Dan dia ada satu tambahan, iaitu pelibatan dan sumbangan. Kalau ingat kepada SPP bilangan 82011, okay, sumbangan, pelibatan dan sumbangan luar, okay, tidak dikira untuk kumpulan profesional dan pelaksana dan hanya dikira untuk pengurusan teratas. Okey, berbeza, berbeza dengan dulu. Panduan my performance menyatakan bahawa pelibatan dan sumbangan luar itu juga perlu dikira untuk semua kumpulan tak terhad kepada kumpulan pengurusan teratas. Okey, faham? Ini adalah satu perbezaan, okey? Satu perbezaan yang amat besar dan lebih adil kepada kumpulan-kumpulan yang lain. Okay, fungsian ini masih sama, okay? Fungsian ini adalah sama-sama, tetapi dulu menfokus kepada penghasilan kerja saja. Tetapi sekarang dia tanpa kompetensi. Fungsian kompetensi itu adalah lebih kepada sama anda ada keupayaan melakukan sesuatu, iaitu mengambil kira ilmu dan pengetahuan. Jadi dia dimasukkan ke ilmu kepengetahuan, dia dimasukkan ke fungsian. Okay, January, ini sama, ini adalah dimensi teras seperti PP yang dulu, tetapi dia ditambah dengan
sumbangan dan pelibatan, dan fungsi ini sama dengan dimensi fungsi yang telah kita bincang banyak kali dulu, okey, dan dia memperkenalkan satu konsep yang baru, ialah kamus kompetensi. Okey, kamus kompetensi adalah seperti, okey, uh, anda perlu pengetahuan apa untuk buat kerja itu, iaitu menggunakan Microsoft Word, okey, boleh membuat analisis masalah, okey, boleh bahasa Inggeris, penguasaan bahasa Inggeris, itu kamu letak di dalam satu kamus, okey, iaitu keperluan ilmu pengetahuan anda, okey, untuk melakukan kerja itu. You letak semua skill yang perlu. Okey, okey, faham? Okey, nilai, okey, skala penilaian ini mesti mengikut kepada, okey, sekarang tahap tingkah laku dan kompetensi. Okey, tingkah laku ini adalah merujuk kepada kepatuhan undang-undang, okey, dan ini sangat bahaya sebab PPP mungkin boleh menggunakan interpretasi sendiri yang memesong, okey, untuk mengenakan pegawai yang dinilai untuk membalas dendam. Okay. Ini sangat berbahaya, okay, sekiranya tingkah laku, sebab tingkah laku ini tidak diberi definisi, yang tidak diberi tarifan langsung dalam panduan ini. Okay. Ini merupakan satu kesilapan panduan yang dikeluarkan oleh PTD. Okay. Okey, ini adalah taraf keaktifan dan pelibatan dan sumbangan. Ini adalah 3 aspek, okey, dalam komponen what is so called the component trust atau generic, okay. Okay. Now, penghasilan kerja, okay, penghasilan kerja, you tengok SKU, okay, yang diedarkan oleh ketua unit, okay, itu adalah komponen fungsi saja, okay, komponen fungsi saja. Dimensi itu lebih kepada pematuhan peraturan dan sumbangan luar, okay. Hasil kerja diberi, okay, boleh dilihat daripada SKU, okay, adalah berkaitan dengan SKU. Okay, kaedah penilaian ini adalah berdasarkan nilai sebenarnya. Apakah definisi nilai sebenarnya? Okay, anda boleh lihat. Ini nilai sebenarnya ini maksudnya kebolehan mematuhi peraturan-peraturan kerajaan, okay, dan bukannya yang lain, okay. Ini adalah biasanya, okay, pegawai penilai akan salah sel, okay, dengan salah guna kuasa mereka, okay. Okay, hasil kerja, pelibatan dan sumbangan, okay, kita ini adalah yang baru, okay. Ini adalah yang baru. Kalau mengikut kepada perkeliling yang baru, ini untuk pengurusan atas saja, okay. Tetapi sekarang telah terbuka kepada semua kumpulan, okay, alright. Ini penghasilan kerja, ini penilaian semula, okay. Ini kalau ada yang tidak dipersetujui oleh pegawai, hendaklah dibuat penilaian semula, okay. Alright, penilaian semula itu harus mengikut kepada apa? Okay, seperti yang di atas, kita perlu ikut kepada apa? Kepada bukan pendapat tetapi berdasarkan bukti, okay. Atas dia telah jelas menyatakan. Okay, bukti itu boleh diletak sebagai dokumen sokongan. Apa yang telah berlaku ialah, okay, pegawai penilai dia tidak melihat bukti, okay, yang dikeluarkan mengikut kepada Akta Keterangan 1950, tetapi mengikut kepada pendapat mereka atau prejudis yang menyebabkan penilaian tidak terus, okay, tidak adil, dan sendirinya telah melakukan satu kesalahan yang amat besar. Okay, hasil itu fleksibel untuk pertujuan. Okay, ini dia lebih memihak kepada pegawai penilai, okay. Dia okay, pegawai karier ini mengikut kepada CDC. CDC ini adalah, okay, setiap masa anda harus memaklumkan pegawai penilai bahawa, okay, apa yang anda telah buat, okay, kemudian mendapatkan maklum balas daripada pegawai penilai. Ini berbeza dengan perkeliling perkhidmatan yang dulu. Perkhidmatan yang dulu menyatakan bahawa pegawai penilai yang harus menilai dan memantau, okay,
kemajuan anda. Okey, dulu penyelia perlu melihat tracking, okey, apa anda telah buat dan sebagainya. Okey, kali ini anda perlu memaklumkan penyelia bahawa apa anda telah buat dan sebagainya, dan penyelia anda harus memberi maklum balas, okey, untuk anda menambah baik kerja anda. Okey, kata ni papan pembuka adalah dashboard. Dashboard adalah satu muka hadapan lah yang lebih senang. Okay? Muka hadapan. Okay? Muka hadapan satu website, muka hadapan apa-apa. Okay? Yang mengandungi summary semua benda. Okay? Itu adalah dashboard. Okay? Dan hasil nilai ini adalah untuk tujuan kemudian gerak gaji, kenaikan pangkat, okay, penambatan, perkhidmatan dan sebagainya. Okay, urus stabil. Urus stabil ini melihat kepada pematuhan kepada peranan pegawai. Okay, peranan pegawai apa yang telah saya bincangkan last week. Okay, last week kita telah bincangkan peranan pegawai. Okay, pengurusan atas buat apa? Dia buat dasar. Okay, dan sebagainya. Okay, kemudian pengurusan profesional dia buat apa? Menganalisis dan sebagainya. Okey, kemudian kumpulan pelaksana buat apa? Buat operasi. Okey. Jadi apa-apa kerja yang diberi kepada anda mesti sepadan dengan peranan anda. Okey. Jangan bagi membuat dasar kepada kumpulan pelaksana. Kenapa peranan pelaksana boleh membuat dasar? Itu adalah tidak sepadan. Maklum balas prestasi. Seperti menggunakan konsep CDC. Anda perlu memaklumkan pegawai penilai bahawa anda telah buat apa, kemudian maklum balas daripada penyelia perlu diberi untuk menambah baikkan prestasi anda. Alright, ini adalah CDC. Ini instrumen prestasi. Instrumen itu untuk penilaian. Penilaian. Apakah instrumen? Jadual penilaian yang ada di Hermes. Mungkin 10 markah adalah apa, 9 markah adalah apa. Itu jadual itu sebagai instrumen prestasi. Anda perlu membuat. Anda belum memberi maka mengikut kepada jadual. Alright. Boleh? Sekarang dia ada satu penambahbaikan dalam my prestasi. Pemberian markah itu adalah secara komputer. Dia menggunakan skala penilaian secara automatically dengan membandingkan penilaian prestasi, pencapaian prestasi sebenar dengan sasaran kerja, dan memberi markah secara automatik. Dan itu merupakan membaikkan my performance yang amat baik untuk menyingkirkan pandangan prejudice. Prejudice pegawai penilai yang akan membantu banyak orang yang dianiayai. Right. Pematuhan peraturan yang berkuat kuasa. Peraturan ini bergantung kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh JPA seada atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ada orang yang kata dia bekerja untuk hospital, jadi dia tidak dengar kepada arahan Perdana Menteri. Itu bergantunglah kepada interpretasi dan orang-orang yang berkuasa. Mereka nak salah guna kuasa, bergantung kepada mereka. Proses pengurusan prestasi tahunan. Mengikut jadual. Ini mesti mengikut jadual. Jadual ini adalah perandi. Peranan fungsi mengikut jadual. Jadi anda laporkan, anda laporkan prestasi anda, kepada pegawai penilai, dan penilai akan membandingkan prestasi kerja anda dengan sasaran kerja yang telah dibentuk dalam jadual, sama ada anda menepati jadual. Kalau kurang, pegawai penilai harus memberi khidmat nasihat kepada pegawai yang dinilai untuk menambah baik prestasi anda.
Kalau mengikut kepada perkelilingan lain, kalau selagi anda tidak dapat menambah baik prestasi anda mengikut skala, pada Jun dan Julai anda harus menggugurkan, menggugurkan aktiviti SKT tersebut. Pelaksanaan My Performance menggunakan Hermes. Kita tengok yang highlight sebab kita ada 1 jam saja. Mengambil tindakan segera kepada laporan pelanggaran tata kelakuan. Tata kelakuan itu adalah berkaitan rapat dengan pematuhan peraturan kerajaan dan bukan arahan pegawai bernilai atau pengelia yang bertentangan dengan peraturan kerajaan dan undang-undang bertulis. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa apa-apa arahan yang bertentangan daripada pihak atasan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan kerajaan dinamakan irregularities tidak boleh diikut. Tidak boleh diikut. Contohnya, anda sebagai pelurus kewangan di Kementerian Kewangan, anda tahu kelulusan jana 1MDB, kewangan MDB dan kewangan untuk membuat kapal itu adalah tidak sah, tapi masih ikut arahan menteri yang salah itu, yang tidak mematuhi peraturan itu, yang akan menyebabkan kerugian kerajaan atau rakyat Malaysia. Jadi apa-apa arahan yang melanggar peraturan tidak boleh diikuti. Kalau diikuti, maka yang salah adalah anda. Syarat penubuhan ini, panel penggunaan sumber manusia ini adalah tidak begitu berkaitan kecuali anda nak membuat rayuan penilaian semula. Anda tidak puas hati dengan penilaian anda ada hak untuk membuat rayuan penilaian semula. Dan sekiranya PPSM merasakan ada keraguan, maka mereka akan mendapat kepastian. Ini adalah satu perubahan kalau berbanding dengan perkeliling perkhidmatan yang dulu. Ini memihak kepada PP sebab dia perlu mendapat kepastian dari PP dan tidak mengikut kepada bukti-bukti yang dinyatakan terlebih dahulu. Jadi dia ada satu konflik, konflik antara peraturan, yang mengatasi satu sama lain. Ini menunjukkan PDD yang membuat bantuan ini tidak mahir, tidak mahir atau tidak mempunyai pengetahuan undang-undang dalam membuat bantuan atau membuat peraturan kerajaan yang bertentangan satu sama lain. Ini kemudian kita lihat number I, tata cara menerusan semak semula prestasi. Kemudian prestasi itu harus dimaklumkan kepada daripada PPSM kepada pegawai yang dinilai. Pemohon semakan kemudian boleh adakan siasatan semula jika perlu. Ini siapa yang tentukan perlu atau tidak perlu untuk membuat siasatan semula? Siapa yang akan menentukan? Itu adalah menjadi satu permasalahan. Peraturan atau undang-undang bukan sahaja menyatakan apa perlu dibuat, tetapi akan menyatakan siapa ada tanggungjawab atau kuasa untuk membuatnya. Faham? Jadi orang yang buat bantuan ini memang tidak tahu undang-undang sebab mereka tak tahu macam mana buat peraturan. Sorry, tak begitu selesa. Apabila anda ada 6 bulan selepas markah penilaian itu dibuat. PPSN itu memaklumkan berapa markah yang you dapat, kemudian you ada 6 bulan untuk membuat permohonan semula. Faham? You selepas menilai semula, kemudian mereka sudah buat kajian, buat apa-apa saja, kemudian dia kata maka itu
dikekalkan. Okay? Anda dapat 10 markah. Okay? 10 markah out of 100. Okay? Dikekalkan. Dalam 6 bulan, anda masih berhak untuk membuat rayuan kedua. Okay? Seperti di sini. Rayuan kedua. Selepas 6 bulan, anda tidak berhak lagi. Okay? Nah, selagi, okay, PPSM, dia ada kuasa buat apa-apa, tetapi dia tidak boleh bertentangan dengan prinsip pengurusan prestasi. Apakah prinsip pengurusan prestasi yang telah kita bincangkan di atas? Iaitu terus adil, boleh pengasingan dan terus dan sebagainya. Masih ingat? Okay. Kalau dulu kita menggunakan SMART, okay. SMART itu boleh diukur dan sebagainya. Okay, tunggu sebentar. Okay, kalau ada keraguan, okay, maka you buatlah penguasaan hasil penilaian prestasi. Keraguan ini, okay, sekiranya PPSM ini tidak tahu peraturan kerajaan dan tidak tahu undang-undang bertulis, macam mana mereka tahu ada keraguan atau tidak ada keraguan? Begitu juga dengan majlis-majlis di mahkamah. Okay, keraguan, mereka tidak tahu. Okay, mereka adalah amat prejudis. Okay, mereka tidak kira sama ada keraguan atau tidak keraguan. Okay, keraguan itu diputuskan secara prejudis, okay, dan tidak mengikut kepada bukti-bukti. Ini amat suka dinyatakan dan bergantung kepada pegawai yang membuat keputusan. Alright. Okay, now kita lihat kepada ini. Okay, bagi orang, okay, tengok contoh ini. Bagi mereka yang diselia kurang daripada, okay, tengok contohnya. Okay, kurang daripada 6 bulan, anda tidak boleh dinilai. Okay? Anda tidak boleh dinilai. Anda hanya diberi status tidak sesuai dinilai. Sebab penyeliaan, okay, PPP hanya kurang daripada 6 bulan, maka tidak boleh dinilai. Okay? Okay, dan PPSM harus menjaga kerahsiaan. Okay? Okay, next. Okay, now. Ketua jabatan, okay, perlu menseragamkan dan menjajakan semua objektif penyampaian secara teras. Okay, apakah teras? Teras itulah core business. Okay, alright. Okay, seragamkan. Okay, next. Okay, kita lihat yang penting. Okay, kita lihat kepada carta airan semakan semula keputusan PPSM. Bagi my performance, okay, pertama ialah dimaklumkan berapa markah yang you dapat, okay. Okay, kemudian membuat performance semakan semula. Okay, kemudian buat siasatan jika perlu, buat persidangan dan membuat keputusan. Okay, berdasarkan maklumat. Okay, berdasarkan maklumat. Alright, berdasarkan maklumat. Okay, you mesti pastikan mereka berdasarkan maklumat yang betul dan bukannya yang salah. Okay, macam mana anda tahu? Anda harus minta bukti. Okay, maklumat yang dipertimbangkan untuk membuat keputusan ini. Tapi apabila PPSM tidak mahu bagi maklumat ini, macam mana anda tahu sama ada mereka membuat keputusan berdasarkan maklumat yang salah? Sebab di atas kata anda boleh membuat rayuan sekiranya PPSM membuat keputusan berdasarkan maklumat yang salah. Jadi anda menunjukkan anda harus ada hak untuk memohon maklumat yang dipertimbangkan oleh PPSM. Nah, ini tidak tertulis dalam panduan ini. Tadi pihak PPSM mungkin boleh salah guna kuasa untuk menolak.
okey, permintaan anda. Jadi ini adalah menunjukkan PDD yang membuat panduan ini tidak berpengalaman. Okey, panduan kepada penilai. Okey, penilai ini taraf yang okey. Okey, hubungan taraf tinggi rendah. Okey, siapa ada jawatan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Okey, ini PPP. Okey, PPP. Okey, rakan sekerja. Okey, kalau ikut kita perkelilingan dulu, kita ada AS kan? AS rakan sekerja, rakan di selia. Okey, L di selia AS. Okey, rakan sekerja. Okey, sekarang kita tidak menggunakan AS dan pegawai di selia dan rakan sekerja. Kita gunakan P33. Okey, ini perubahan konsep. Okey, tapi sama. Okey, sama dengan perkelilingan yang dulu, cuma konsep nama perkataan ditukar sahaja. Okey. Okey, dulu kalau kita lihat kepada konsep yang dulu multi rating, okey, multi rater, AS dan sebagainya, di sebenarnya adalah multi rater dan rakan sekerja, pegawai di selia. Okey, tapi dimasukkan ke konsep P3 P3P. Okey. Okey, penilai anda bukanlah anggota pentadbiran. PDD tak boleh menjadi penilai anda. Okey, pengarah tidak boleh menjadi pegawai penilai anda dalam my performance. Okey, sebab mereka adalah anggota pentadbiran. Okey, ini adalah syarat-syarat. Okey, syarat-syarat. Tapi tidak diikuti oleh hospital Sibu. Okey, itu adalah satu kemalangan. Okey, malang. Okey, malang. Okey, anda dalam my performance anda boleh dinilai, okey, daripada 3 orang sehingga 10 orang. Okey, ini bermaksud apa? Penilaian itu tidak lari daripada hubungan erat antara koleg anda dan bukan berdasarkan prestasi kerja sebenar, tapi lebih kepada hubungan erat. Jadi kalau 10 orang ini adalah orang yang makan rasuah, yang salah guna, maka anda harus makan rasuah dan salah guna kuasa in order membuat hubungan yang baik dengan 3 hingga 10 orang ini untuk mendapat markah yang tinggi. Ini adalah satu kesilapan atau kelemahan yang ada dalam panduan ini. Okey, alright, kita next. Ini adalah contoh nanti saya boleh bagi. Okey, ini PYD tidak ada pegawai penilai kedua sebab hanya satu peringkat penilai saja. Seperti Tiong. Okey, dia seperti Tiong. Okey, dia ada satu PPP saja sebab mungkin dia tak ada pegawai di atas pengarah. Okey, pengarah yang menilai PDD. Okey, dan di atas pengarah tak ada orang. Mungkin Tiong hanya ada seorang peringkat penilai saja. Okey, ini maksud. Okey, macam ketua setiausaha kementerian ada satu peringkat penilai saja, iaitu peguam negara. Menteri ada satu peringkat penilai saja, iaitu hakim. Satu hakim saja. Okey, kita next. Okey, pegawai diluluskan tanggungjawab. Okey, kalau ini adalah selama 6 bulan. Okey, 6 bulan. Jadi pegawai tidak layak menjadi pegawai penilai. Okey, 6 bulan dia ganti. Okey, dia ganti. Okey, ada orang ganti bos you 6 bulan dan dia tidak layak menilai anda walaupun 6 bulan. Okey, tidak boleh ya. Okey, ini daripada Jun hingga Julai sehingga 31 Disember. Okey,
anda di bawah seorang penyelia. Okey? A. Dan A tidak layak untuk menilai anda. Faham? Sebab dia menilai anda dari 1 Julai hingga 31 Disember. Dia tidak layak menilai anda sebab kurang daripada 6 bulan. Okey, berbeza dengan perkeliling perkhidmatan bilangan 42002. Okey. Jumlah bulan minimum adalah 3 bulan. Tapi mengikut kepada my performance, minimum adalah 6 bulan. Okay? Tidak boleh kurang daripada 6 bulan. Bukan 3 bulan lagi. Okay? Faham? Ada sedikit perbezaan. Okay, ini tak video penting. Okay, kita lihat kepada pegawai penilai. Okay, kita ada hanya mungkin 20 minit lagi. Okay, JD, apa itu JD? JD itu adalah job description. Okay, apakah job description? Anda boleh pergi ke My Hermes, tengok job description. Menang ada perkataan description, deskripsi tugas atau job description dalam bahasa Inggeris. Saya tak faham kenapa ada keperluan menggunakan JD, sedangkan bahasa Melayu boleh menunjukkan konsep itu sepenuhnya. JD, JD job description. Anda mungkin membuat apa? Membuat pembangunan sistem, membuat penilaian sistem, memantau projek ICT. Itu adalah job description. Job description ni biasanya ada dalam bila you nak memohon kerja di luar. You ada menyerahkan job description anda, apa anda buat dan sebagainya. Kemahiran itu. Anda harus bincang. Ini sama dengan perkeliling yang lama, iaitu bincang untuk sasaran kerja. Bincang dan ini you dapat tengok tak ada persetujuan di mana hilang. Persetujuan sudah hilang. Melaksanakan sasaran. Kemudian memenuhi peraturan. Peraturan penting. Nilai sempurna, tingkah laku, itu semua berkaitan rapat dengan pematuhan peraturan dan undang-undang bertulis. Dan jadual. Dan mengikut pematuhan undang-undang tidak bermaksud mematuhi kepada arahan penyelia yang bertentangan dengan peraturan atau yang tidak diperuntukkan peraturan atau undang-undang bertulis. Faham? F ini sangat penting. Kalau nilai hasil nilai ini, penilaian prestasi anda tidak selari dengan dokumen sokongan yang anda lampaikan dalam Hermes. Itu dinyatakan berdasarkan maklumat yang tidak tepat. Jadi dari sini telah membuktikan bahawa maklumat yang tidak tepat ialah maklumat yang tidak berdasarkan dokumen sokongan sebagai hasil kerja yang dilampaikan dalam Hermes. You ikut yang ini. Yang ikut ini. Ini sangat penting dan sangat baik dan memanfaatkan semua pegawai yang dinilai. Kalau pegawai penilai menilai 6, itu mesti ada masalah sebab dia tak ikut kepada maklumat yang tidak tepat. Hasil ini tak penting. Kita lihat kepada contoh ini. Kembali melaporkan bertugas. Ini ada kurang daripada 6, maka penyelia itu tidak boleh menilai sebab kurang daripada 6 bulan. Sekurang-kurangnya 6 bulan mengikut kepada panduan my performance, tidak lagi 3 bulan. Alright. Apakah itu CDC? Pengurusan prestasi, iaitu kaedah maklum balas.
antara PP dan PYD, okey. Okey. Ada 6 prinsip, iaitu relevant itu ikut kepada Akta Keterangan 1950, okey. Section 5 hingga 55, okey. Timely ialah dia ada had masa dia. Terus iaitu terus ialah secara terus terang lah, telus. Okey, memberi kefahaman yang jelas. Dan dia ada tindakan, okey. Tindakan pegawai harus ada tindakan, kalau prestasi kurang daripada jadual harus ada tindakan menambah baik dan sebagainya. Okey, memberi khidmat nasihat dan sebagainya. Okey. Right, ini adalah jadual. Okay, kita lihat kepada contoh di jadual 1, okey. Okey, ketua jabatan kita tak tengok, ini tak tengok, okey, urus setia tak tengok, pegawai penilai kita lihat, okey. Kita menempatkan sasaran, okey, menempatkan sasaran. Okey, peranan ini, okey. Peranan ini menunjukkan tanggungjawab. Kalau tidak melakukan, okey, tidak melakukan tanggungjawab, maka anda boleh dikenakan tata tertib berkenaan dengan tanggungjawab, okey. Yang sering digunakan oleh pihak atasan HESIBU, okey. Dia suka menggunakan, okey, kegagalan melakukan tanggungjawab, mungkin mengikut kepada peraturan 4G, okey. Okey, alright. Tapi ini apabila dia sendiri tak melakukan tanggungjawab sendiri, maka dia lepaskan sendiri. Faham tak? Dia hanya menggunakan tata tertib itu sebagai alat balas dendam dan membantu kawan-kawan yang melanggar, yang tidak melakukan tanggungjawab mereka untuk dilepasi daripada tindakan tata tertib. Okay? Alright. Memberi maklum balas secara timely, okay, PPP ya. PPP ini harus memberi maklum balas, okay, menetapkan sasaran, ekspektasi ini adalah sasaran, alright. Kemudian dia harus memantau, okay, ini pelaksanaan CDC, okay, memantau, dia harus merekodkan, okay, merekodkan progres kerja anda, okay, dan menguruskan masalah prestasi. Kalau prestasi anda kurang daripada apa yang dirancang, maka dia harus ambil tindakan. Tak ambil tindakan, dia dikenakan tata tertib. Faham? Okey, pegawai penilai, tengoklah. Okey, pegawai penilai, okey, mendapat maklum balas, okey, maklum balas, okey, dan melaksanakan ikut kepada hasil, okey. You tengoklah, kalau penilaian anda kata anda harus menambah baik prestasi anda dengan cara itu, you ikut saja, okey. Kalau penilai anda tidak cakap apa-apa, maka siapa yang bertanggungjawab? PPP, okey, pegawai penilaian yang bertanggungjawab, okey, mengikut kepada panduan ini. Dan siapa yang akan dikenakan tata tertib? Pegawai penilai dan bukan anda, okey. Kalau ikut kepada yang ini. Okey, kita lihat kepada contoh amalan terbaik, okey. Komunikasi, okey. Tengok komunikasi. Komunikasi itu apa? Komunikasi itu penulisan, okay, penyampaian maklumat secara jelas dan tepat. Okay? Itu tidak berkenaan dengan aduan. Even aduan yang tepat itu juga merupakan penyampaian maklumat yang tepat dan jelas. Okay? Alright. Ini lihat ayat terbuka apa CDC dan sebagainya. Ini you go back and print, okay? You go back and print A4 ini, go back and print. Okay, ini perlu, okay, kalau ada semak, okay, you tekan saja lah, beri gerakan PYD. Ini biasanya digunakan oleh PPP, okay, setiap akhir ini semak, okay. Kemudian you simpan sebagai rekod, okay, you simpan sebagai rekod. Alright, ini ada 8 fungsi untuk instrumen. Instrumen itu adalah alat prestasi yang digunakan oleh PPP anda, okay. Dan okay, kompetensi. Kompetensi tingkah laku ini okay, nilai sempurna adalah pematuhan, okay. Ini kedua-dua adalah pematuhan. Jadi kita ada 8 dimensi berbanding dengan perkeliling perkhidmatan yang terlebih dahulu, okay. Terlebih dahulu dia adalah kurang sikit, okay. Okay, saran kerja ini adalah sumbangan. Sumbangan sudah masuk ke dimensi teras, teras atau generic. Fungsian ini adalah lebih kepada hasil.
Okey, kita lihat. Okey, tak ada wajaran, okey. Wajaran diberi kepada ini, okey. Tak ada wajaran diberi seperti perkeliling yang lain, okey. Tak ada wajaran. Okey, CDC. Okey, dashboard ini adalah summary lah. Okey, ingat dashboard adalah summary. CDC adalah mentoring macam itu. Okay. SKU adalah sasaran kerja yang berkait rapat dengan fungsian, okay, dimensi fungsian atau komponen fungsian. Okay. Dulu kita kata dimensi fungsian. Okay. Sekarang kita cakap komponen fungsian. Okay. Pelibatan dan fungsi ini. Okay. Dulu sumbangan dan pelibatan luar aktiviti ini tidak berkaitan dengan kita, tapi sekarang dimasukkan untuk semua kumpulan, dan di luar rasmi atau di luar daripada JD dikira sebagai sumbangan. Faham tak? Walaupun SKU itu, sasaran SKT anda, aktiviti yang diletak di dalam Khamis itu, kalau tidak menepati FD anda dikira sebagai sumbangan. Faham tak? Okey, contohnya FD anda adalah mencuci mayat. Okey, FD anda adalah mencuci mayat. Tapi you melakukan kerja seperti membuang sampah. Okey, tadi membuang sampah itu adalah berlainan daripada job description anda, dan membuang sampah itu boleh diambil sebagai sumbangan di luar tugasan rasmi. Faham? Faham? Dan dengan syarat bahawa aktiviti yang dijalankan itu adalah dibenarkan oleh peraturan-peraturan kerajaan. You janganlah kata, you menjual dadah. Iaitu aktiviti menjual dadah itu adalah luar tugasan rasmi dan dianggap sebagai sumbangan. Tidak boleh, ya. Aktiviti mesti halal dan bukan haram, dan dibenarkan oleh peraturan kerajaan. Okay, faham? Okay, next. Boleh kita sambung esok lah. Saya tambah satu makal lagi. Kita sambung esok. Okay, masa sudah hampir tamat lah. Okay, see you tomorrow. Okay, esok kita jumpa lagi. Thank you.